Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا صابرين حمدا مرزوق حمدا مقبول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها بحق العظامة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة علم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau, Taman Pura Kencana serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru. Yang dihormati tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapare-kapare waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Terutamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan nikmat iman dan Islam. Banyaklah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diam tak diam pada malam ini kita dah masuk 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, ya. Dan mudah-mudahan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kerana kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah
berwirid, berdoa, kemudian kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar dalam majlis taman-taman surga, dan kita azam mudah-mudahan malam ini kita dapat qiyamul lail walaupun 2 rakaat solat sunat tahajud, dan mudah-mudahan kita besok dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, dengan pertolongan Allah kita dapat sama-sama solat pada subuh berjemaah, kalau lelaki di masjid ataupun di surau, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita dah azam ni, kalau tertidur pun dapat pahala lah, tuan-tuan. Kalau esok ngelakon ni, ia lagi berlipat kali ganda, tuan-tuan. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, pada bulan lepas kita sama-sama mengulang kaji berkenaan adab-adab bertandang ke rumah orang. Pada malam yang berbahagia ini, bukanlah saya nak mengajar, tuan-tuan semua, alim ulama semua. Saya pun tak ada ilmu, al-ilmu fil kutub, ya. Bukan al-ilmu fis sudur, tuan-tuan, al-ilmu fis sudur, tuan-tuan, ya. Saya nak mengingatlah, terutamanya mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat menyuntik semangat kita untuk bertambah rajin lagi untuk melakukan amal ibadah, iaitu tentang antara amalan-amalan sekiranya dilakukan mendapat ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, amalan-amalan ini bukan bermakna menggugurkan kewajipan untuk mengerjakan haji dan umrah. Wah, wis ngelakuan ni wis ora payah lunga kaci lagi, ya. Duit kat tabung haji ni keluarkan semualah, tukar kereta aje. Kita amal-amal ni semua dah ada ganjaran haji dan umrah. Ya, tidak begitu. Dia tidak menggugurkan, tuan-tuan, akan kewajipannya. Ya, jadi sementara, ya, kita contohnya nak pergi haji tak dapat gilirannya, tak dapat panggilan lagi, setidak-tidaknya kita dapat melakukan beberapa amalan ni, dapat ganjaran seperti pahalanya mengerjakan haji dan umrah. Antara amalan-amalan, tuan-tuan, hadirin hadirat, sebab itu saya dah terangkan dulu sebelum saya menerangkan amalan-amalan yang berganjakan mendapat pahala haji dan umrah. Umur umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek, ya. Lagi-lagi kalau umurnya dah 60, tuan-tuan. Allah Ta'ala telah beri ingatan bagi orang yang umurnya 60. Tapi semua sini muda-muda belaka ni. 60 belum sampai semua ni, 40-an semua ni nampak ni. Saya je hampir 50, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ada bersabda, "Man atat alaihi situna sanah, ya, faqad a'zarallahu ilaihi fil umur." Sesiapa yang sampai usianya 60 tahun, maka Allah tidak akan menerima alasan disebabkan umurnya itu, ya. Jangan umur dah 60 tahun masih lagi tidak meningkatkan amal ibadah. Solat berjemaahnya pun kadang buat, kadang tidak, ya. Puasa sunatnya pun kadang-kadang payah sangat nak buat. Lagi-lagi yang fardu dilalaikan. Umur dah 60 tahun, tak ada alasan lagi kita nak beri alasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala telah beri umur yang panjang padanya. Sebab Rasulullah ada menyatakan dalam hadisnya, "A'maru ummati ma baina sitina aw sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik." Rawahu Tirmizi, ya. Umur umatku dalam lingkungan, ya, average, ya, dalam kebiasaannya umur umatku ni antara 60 hingga 70. Ada tak yang lebih 70? Ada, tapi bilangannya amat sedikit. Jadi dibandingkan umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Sebab itu ada diberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek-pendek, ada amalan yang diberi ganjaran, pahalanya berlipat kali ganda. Jadi dapatlah menandingi akan amalan umat-umat yang terdahulu, ya. Di antaranya yang dilipat kali ganda, ada amalan yang dilakukan dapat ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah. Apakah di antara amalan-amalannya, tuan-tuan, ya? Yang pertamanya, tuan-tuan, antara amalan yang diberi ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah, tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan lakukan sekarang ini, ya. Mudah-mudahan dapat menyuntik semangat, iaitu solat 5 waktu berjemaah di masjid, ya. Bukan berjemaah di rumah, ya. Terutama yang lelaki yang 5 waktu, afdalnya dituntut di masjid ataupun di surau. Kerana daripada Abu Umamah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man masa ila salati maktubatin fil jamaah fahiya ka hajjatin, wa man masa ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin." Riwayat rawahu Tabrani. Sesiapa yang berjalan menuju, ya, siapa yang berjalan menuju melaksanakan solat wajib berjemaah, ya, maksudnya ke masjid, maka ia seperti mendapat pahala haji.
Dan sesiapa yang berjalan menuju untuk melakukan solat sunat ke masjid, ya, maka dia mendapat pahala seperti mengerjakan ibadah umrah yang sunat. Rawahu Tabrani, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ya, pergi ke surau ini untuk melaksanakan solat fardu maghrib, solat fardu isya, dengan mengharapkan keredaan Allah, dapat pahala haji. Dan dalam masa yang sama kita pergi surau ni, ada buat sembahyang sunat, ada tak tadi? Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat qabliyah maghrib, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, mungkin buat sembahyang sunat awwabin, kemudian lepas sebelum isyak sembahyang sunat qabliyah isyak, kemudian lepas isyak ba'diyah isyak 4 rakaat contohnya. Dapat pahala seperti mengerjakan umrah. Kalau kita lihat orang yang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, Abu Umamah, diceritakan dalam kitab Permasalahan Imam dan Makmum, ya. Ada diceritakan dekat situ Abu Umamah ni satu masa dia dalam keadaan muram, ya. Tak ceria macam selalulah, ya. Tapi dia selepas mendirikan solat, Abu Umamah Al-Bahili ni dia macam bad mood sikitlah, bad mood lah, ya, bahasa Inggeris, ya. Macam selalu ceria, ya. Dia ibaratnya balik surau ni, boleh bual-bual, ya. Okey, tadi kerja ke tak kerja, ceria, tapi hari itu macam agak kurang mood lah, macam mencucung, macam muram sikit lah. Lalu Rasulullah tanya, tengok Abu Mamah ni macam suram aja ni, kenapa? Lalu Rasulullah tanya, ya Abu Mamah, kenapa hari ni aku tengok muram aja? Ini bahasa mudah lah tuan-tuan, bukan bahasa dalam kitab tak macam tu, ya. Kenapa tengok macam Abu Mamah, kenapa macam muram je hari ni? Ya Rasulullah, aku baru kemalingan ya Rasulullah. Ya, taklah cakap kemalingan, ya. Saya baru kecurian ya Allah, dicuri. Apa yang dicuri? Unta saya telah dirembatlah, telah curi 400 ekor, ya. Termasuk hamba saya, masa tu ada hamba lagi, 40 orang pun dikebas semua. Tapi boleh dapat solat berjemaah lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi sembahyang subuh, dah beri lembu korban, dah ikat dekat pokok depan rumah, tiba-tiba sembahyang subuh, oh lembunya hilang. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Baru seekor je lembu tu, eh? Oh, silap-silap tak sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tidaklah, tuan-tuan semua bagus. Ini tuan-tuan, Abu Umamah hilang 400 ekor unta. Kemudian tuan-tuan hilang 40 orang hamba sahaya. Boleh pergi sembahyang, cuma lepas sembahyang tu agak muram sikit lah. Ya, sedih mengenangkan nasibnya. Lalu kata Rasulullah, oh hilang unta. Ingatkan saya, ingatkan aku, kata Rasulullah. Ingatkan aku, kamu ni luput takbiratul ihram bersama imam. Ingatkan kamu sedih ni tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Rupa-rupanya takbiratul ihram bersama imam tu fadilatnya adakah lebih besar daripada 400 ekor unta tu ya Rasulullah? Lebih besar. Malah lebih besar ganjarannya daripada unta kamu memenuhi bumi ini. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, ya, dalam kitab Duratul Nasihin, seorang ulama namanya Abu Yahya Al-Waraq, ya, dia kata ada 4 perkara ini dikira musibah. 4 perkara ini bagi orang yang salafus soleh, Abu Yahya Al-Waraq tadi ni, dia kata 4 perkara ini adalah merupakan satu musibah kalau tertimpa pada dirinya, ya. Tapi kalau pada kita belum tahu dia musibah ataupun tidak, ya. Tapi bagi Abu Yahya Al-Waraq, dia kata orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa, 4 perkara ini dikira musibah yang besar bagi dirinya. Yang pertama iaitu dikira musibah kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Oh, itu merupakan satu musibah. Contohnya kita tuan-tuan hadirin hadirat, pukul 4.30 kita sadar, 4.30 pagi, ya. Saya dah titik ni tuan-tuan, kalau 4.30 pagi, pukul 5 pagi sadar kek turu meneh. Biasanya sadar-sadar wis pukul 6.30. Sadar-sadarnya dah mula. Kalau dah 4.30 pukul 5 tu lah tuan-tuan, teruslah bangun, ya. Bersihkan diri, basuh tangan, ambil wuduk, ya. Qiyamul lailah, ya. Jangan tidur lagi. Tapi kalau dah tidur ni tuan-tuan, pukul 4.30 biasanya terlajak punya tuan. Terlajak pukul 6.30. Ya Allah. 6.30 sekali salam, 6.30 nangis guguk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, get nangis kuno. Oh my, kenapa bang, abang kenapa ni, siapa yang meninggal, abang sakit ke? Abang bukan sakit, abang tadi tertinggal solat fardu subuh berjemaah. Ya Allah, yang ingatkan saya, abang pergi masjid tadi nampak dah bangun, rupanya abang tidur kat kursi malas. Jadi malas sungguh abang rupanya. Minta maaf.
Rasa ya Allah, sedihnya ya Allah. Ya Allah tertinggal sembahyang berjemaah ya Allah subuh. Rasa satu kerugian besar. Macam guru siapa ni? Salah seorang guru kepada Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Abu Daud. Dia berguru guru ni yang sama, iaitu Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni, ya Allah, diceritakan dia begitu mengambil berat tentang solat berjemaah. Mengambil berat tentang solat berjemaah dan seterusnya. Dia tentang mengejar akan fadilat solat berjemaah. Satu masa lepas sembahyang maghrib, diberitakan dia ada tetamu datang. Tetamu datang ni bawa berkat, bawa rahmat. Ganjarannya begitu besar memuliakan tetamu. Dia pun layanlah tetamu lepas maghrib tadi ni. Layan tetamu pula mungkin dah sembahyang jamak. Jadi sembahyang isyak dia mungkin dah sembahyang lah. Jadi tetamu ni balik lambat. Dah masuk isyak. Contoh masuk isyak pukul 8.33, 8.45 baru balik. Contoh 8.45 baru balik. Kalau kita agak-agak nak pergi masjid kata, dah lebih 10 minit. Anggap Pak Imam dah balik dah ni, dah tutup ni. Ni imam ni giliran ni dia baca pendek-pendek lagi tak sembahyang kat rumah je. Itu saya lah tuan-tuan, tidak. Tapi Syekh Ubaidillah walaupun dah kelewatan, lepas itu tetamunya balik, dia tergesa-gesa ke masjid. Langkahnya tu agak laju lah tuan-tuan, untuk mengejar solat berjemaah pada isyak. Tak dapat muafiq, dapat masbuk, jadilah rumahnya aduh rumahnya jauh tuan-tuan. Sekali tekan masjid kabeh wis balik. Imam wis do ono, makmum wis do ono. Dah cakap jauh pula. Imamnya dah tak ada, makmumnya dah tak ada. Sedih tuan-tuan. Dia balik gitu, balik meneh wis kabeh wis balik. Dalam perjalanan balik dia teringat sabda Nabi. Salatul jamaah minas salati fadzi bi 70 wa 20 darajat. Solat berjemaah lebih baik daripada sembahyang sendiri 27 darjat. Untuk solat berjemaah sembahyang fardu. Bertambah sedih dia tuan-tuan. Dia masuk ke rumah, dia sembahyang fardu isyak diulang sebanyak 27 kali. Untuk mengejar fadilat dia tinggal tadi solat fardu isyak berjemaah bersama imam. 27 kali. Bukan 27 kali dalam 4. Sembahyang isyak 4 rakaat. 27 dalam 4 sama dengan berapa? 108 rakaat. Tuan-tuan pernah sembahyang 108 rakaat? Kalau pernah pun tak payah cakap lah tuan-tuan. 188 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, seorang alim ulama namanya Sufyan bin Uainah. Sufyan bin Uainah ni kalau diceritakan, dia salah seorang guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun hebat tuan-tuan, lagi gurunya. Sufyan bin Uainah dia kata apa? Ini saya transit bahasa Melayu lah tuan-tuan. Apa dia kata? Janganlah kamu menjadi hamba Allah yang sombong. Tunggu azan dikumandangkan baru nak datang. Semua kita dengar azan baru nak datang, dah datang pun kira okey lah. Ahli syurga aku ni. Contoh. Dia dah agak hebat sangatlah. Dengar azan datang, dengar hebat, dah sungguh hebat. Tapi kata Sufyan Uainah, jangan kamu jadi hamba Allah yang sombong. Tunggu azan baru nak datang. Maksudnya. Tapi dah datang tu pun alhamdulillah lah. Tak datang lagi lah sombong tuan-tuan. Bermakna dia galakkan supaya datanglah awal ke masjid. Jadikanlah satu perkara yang paling disukai ketika hidup di dunia, datang ke masjid lagi awal waktu. Tapi datang awal waktu jangan duduk dekat luar main dengan setan ngeng-ngeng, podo aja juga. Datang masjid awal tapi tak beritikaf. Tapi bukan orang sini tak semua bagus-bagus. Duduk ni jagong, sembahyang jemaah datang pukul 12 tapi dorong isap pokok. Borak ngono sampai khutbah yang kedua baru datang masuk. Ada tuan-tuan, tapi ni orang kutub utara yang tak ada orang. Rugilah. Maksudnya datang awal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Said bin Musayyib, seorang ulama. Said bin Musayyib ni tuan-tuan, diceritakan 40 tahun dia sembahyang berjemaah, 40 tahun dia sembahyang berjemaah, datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Datang ke masjid 40 tahun sebelum azan dikumandangkan. Tuan-tuan pernah tak buatnya ni? Saya bukan 40 tahun, satu hari satu malam ni waktu pun belum tahu datang ke masjid ya, sebelum azan dikumandangkan. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Saya teringatlah satu kisah tuan-tuan. Kita ni di akhir hayat tuan-tuan. Apa yang kita cita-citakan,
Apa yang kita boleh lafazkan itu yang kita harapkan sangat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah, rawahu Abu Daud. Barang siapa di akhir hayatnya, di akhir kalimahnya dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dalam surga. Nak mengucap kalimah syahadah tu bukan semudah macam dalam kita tengok dekat drama, tuan-tuan. Kalau kita tengok drama Allah Yarham P. Ramli tu, yang dimasukkan tong minyak panas tu, lepas penyambung tarbus dah pun dia. Dia nak mati sempat cakap mati dalam iman, boleh sebut gitu. Kadang-kadang drama lakonan, kadang-kadang apa tu dah pasang wire-wire sini, yang sakit tu dalam drama tu ayahnya, yang ngajarkan ngucap tu isterinya, abang ngucap bang. Oh, dia boleh, walaupun dia talkinkan tu tak berapa nak tepat, dia pun boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, mudahnya tuan-tuan kalau dapat macam tu, alhamdulillah tuan-tuan. Dapat menyebut Allah pun alhamdulillah, lagi warak la ilaha illallah. Tapi ada orang tuan-tuan yang tengah nazak, kakinya dah mula sejuk, naik atas, nyawanya nak direntap, ya, berpisah daripada jasad. Mulutnya boleh terus mengaji Quran. Ada. Mulutnya boleh baca Quran. Mulutnya terus berzikir pada Allah. Ada. Sebab apa? Dalam masa hidupnya, perkara yang paling disukai, dia suka baca Quran. Dia suka berzikir. Seperti kisah sahabat Nabi Sauban, tuan-tuan. Di akhir hayatnya diceritakan, sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan, dia mengeluh, aduh, kenapa tak jauh lagi? Ini bahasa Melayunya lah. Di akhir hayatnya tu dengan suara yang lemah, isterinya mendengar dekat mulut dia, menggunakan telinga sayu, aduh, kenapa tak jauh lagi? Rupa-rupanya orang nak meninggal dunia ni, syaitan ni goda kita. Syaitan ni datang goda kita. Sebab itu amalkanlah bacaan yang mohon 4 perlindungan sebelum memberi salam. Yang lain tu panjang doa tu, tapi dapat 4 ni amalkan, jangan tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan tinggalkan. Mudah-mudahan kita dapat menangani ujian ketika kita nak meninggal dunia. Syaitan akan tunjukkan perkara yang disukai ketika hidup di dunia. Tapi Sauban ni tuan-tuan, di akhir hayatnya kenapa dia kata, aduh, kenapa tak jauh lagi? Rupa-rupanya Allah Ta'ala telah nampakkan gambaran-gambaran, balasan-balasan amalan yang paling disukai ke hidup di dunia. Rupa-rupanya Sauban ni antara amalan yang paling suka dilakukan di dunia selain bersedekah, dia suka rajin datang ke masjid di awal waktu. Walaupun rumahnya diceritakan Rasulullah pernah pergi lepas subuh sampai waktu duha yang terbaik, pukul 9.30, pukul 7 sampai 9.30. Berapa jam tu? 2 jam lebih kurang lah. Tuan-tuan nanti kalau tinggal kereta jalan kaki pergi rumah, ada 2 jam tak kakak? Ada? Oh, tak sampai. Kalau saya mungkin ada katnya. Badannya besar, jalan sampai paik gantung, mungkin ada 2 jam. Kalau tuan-tuan tak sampai 2 jam perjalanan. Allah Ta'ala dah nampakkan, walaupun 2 jam perjalanan nak ke masjid, dia boleh datang ke masjid di awal waktu. Sauban ni azan subuh belum dikumandangkan, dia dah ada dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala dah nampakkan ganjarannya. Sebab tu dia mengeluh, kenapa rumah aku tak jauh lagi? Sebab tu, aduh, kenapa tak jauh lagi? Tapi jangan pula nanti rumah dekat Pura Kencana dijual beli kat rumah kat Johor Bahru sana. Tak payahlah. Itu nak menaikkan semangat. Ya, di antara dorongan orang yang dekat-dekat ini, janganlah sampai tak pergi. Yang jauh-jauh jangan tak pergi, rugi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Jadi syaitan ni nak goda banyak. Nak goda apa? Takut nanti kalau dekat hidup masa hidupnya suka main gepeng aja. Main game online. Imam baca khutbah pun main game online. Ada tuan-tuan. Majlis ilmu pun tengah main game online pun ada juga. Kalau jadi imamnya nampak tuan-tuan enggak yang apa yang dibuat oleh makmum. Yang kat sebelah ni pun saya nampak budak. Saya tegur, "Dek, saya pun ada anak. Anak tu macam anak saya. Dek, sebelum tu dapat sembahyang lain kali jangan tu. Saya tak buat lah pakcik. Saya diam aja. Mana saya bang? Hatib cakap kan jangan berbuat, jangan mengingatkan. Saya tak mengingatkan, diam pun. Diam aja main gini. Pun jawab lagi gitu tuan-tuan. Sunat pandang tengok hatib tu. Dek, ayati apa yang disampaikan.
Apa saya ya pakcik, ya pakcik. Okeylah, selol gitu. Dia dah minta makan. Dah makan nanti pakcik belanja. Tariklah gitu. Janganlah disenani sentak-sentak. Taubat dia nak pergi masjid ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Ada cerita melarut. Yang keduanya, kata Abu Yahya Al-Waraq ni, dikira musibah pertama orang yang tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, tertinggal dalam majlis zikrullah, merupakan satu musibah. Tertinggal majlis zikrullah apa ni, merupakan satu musibah. Ya Allah, contohnya tuan-tuan datang hari esok, tuan imam ataupun tuan musi, zikir Asmaul Husna malam ni kan dah lepaslah Bang Haji malam semalam. Bukan malam ni ke? Malam semalam kok orang coyot. Takon imam bila malam semalam. Ya Allah, innalillahi. Tertinggal bila, ya Allah. Kok orang ngandani aku kenapa? Tak ngandani macam mana pun dah dimasukkan WhatsApp grup taman. Ni dah tunjuk ni. Lepas tu ada LCD yang jalan nenek tu. Lepas sebelum Jumaat tu, Pak Bilal kan dah cakap sebelum Jumaat dari war-warkan zikir Asmaul Husna Ahad malam Senin. Lepas tu Sabtu Ahad malam Senin, Senin malam Selasa, Ahad malam Isnin majlis ilmu. Ada ustaz Jawa tu yang cakap mu. Contoh Ya Allah, aku dah tertinggal, ya Allah. Dia rasa satu kerugian yang besar. Jangan pula zikir semula, zikir Asmaul Husna, zikir hujakan ke zikir Asmaul Husna kan malam ni kan, malam semalam lah. Alhamdulillah, assalamualaikum. Alhamdulillah, bolehlah ngeteh cepat sikit. Kalau ni lambat. Oh gitu pula, itu something wrong lah tuan-tuan, ya. Something wrong, ya. Saya ucapkan tahniah lah, ya. Ini memuji membina, ya, bukan nak ngecek ke apa, tak, ya. Tak ada apa-apa faedah pun saya nak puji, ya. Untuk semangat. Saya ucapkan tahniah lah kepada jawatan kuasa surau Taman Pura Kencana dan semua yang terlibat, ya, bertunggu-lungus buat majlis-majlis zikrullah. Termasuklah majlis ilmu, teruskan. Ya, bukan setakat yang datang aja, yang ke arah itu semua dapat fadilatnya. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Kasfu Asrar yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Saleh Mangkabau, ya. Kitab Kasfu Asrar ni dia soal jawab tuan-tuan. Di bahagian akhir tu dia ada terangkan penyebab di antara faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kita minta jauhkan, sebab tu kita doa Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita nak minta mati dalam kebaikan. Tapi di antara yang menyumbang mati dalam keadaan kejahatan, kesesatan dalam masa hidupnya, dia suka meremehkan para alim ulama. Dia suka meremehkan majlis ilmu. Sebab Rasulullah SAW ada bersabda, istakhaffa ustazahu ibtilahu Allahu bisalasatin. Barang siapa yang meremehkan para alim ulama, lagi-lagi alim ulama, ya, guru-guru yang menyampaikan ilmu ikhlas semata-mata kerana Allah, diremehkan, majlis ilmu diremehkan, maka Allah Ta'ala timpakan 3 musibah. Sebab itu dalam hadis yang lain tuan-tuan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlik. Ya, jadilah kamu orang yang mengajar. Tak jadi orang yang mengajar, jadi orang yang belajar. Tak jadi orang yang belajar, jadi orang yang suka mendengar majlis ilmu. Tak jadi orang yang suka mendengar, jadilah orang yang suka mendengar majlis ilmu, minta maaf. Kalau mengajar pun tak mampu, belajar pun tak mampu, contohnya dia sakit gaut, kaki tak boleh jalan. Kena air wuduk pun sakit, kena kain pun sakit. Dia pergi surau, tapi rumahnya dekat surau Taman Pura Kencana. Nak pergi tak mampu, nak mengajar tak mampu, nak belajar berhadapan tak mampu. Dia suka dengar majlis ilmu. Lalu corong-corong dia dengar, lalu YouTube dia dengar contohnya, ya. Kalau dengar pun tak mampu, jadilah orang yang suka pada majlis ilmu, suka pada orang yang mengajar. Bukan suka ustaz tu, suruh taklah, maksudnya suka pada alim ulama, suka pada orang yang belajar, suka mendengar ilmu. Tapi jangan jadi orang yang kelima. Mengajar ora, belajar pun ora, ngerungokke pun ora gelem, malah dia benci. Majlis ilmu dia ada kenapa buat majlis ilmu, buang duit betul. Ini contoh bukan betul pun, ini contoh. Apa duit majlis, duit surau diceceh.
Ceh-ceh ni macam buat perkara yang nak buat apa, nak buat maju-maju ilmu. Oh, tak malam lah tu. Wah, baiklah dia buat belanja ke belanja orang makan. Dia kata dia benci pada majlis ilmu. Jangan, tuan-tuan. Golongan yang kelima ini terdedah kepada kesesatan, tuan-tuan. Ya, sebab itu kata Rasulullah, orang yang meremehkan majlis ilmu, meremehkan para alim ulama, ditimpakan 3 musibah tanpa disadari. Pertama, daqa rizquhu, sempit rezekinya. Rezeki tak semesti wang ringgit, tuan-tuan. Ketenangan, ya, kebahagiaan, kesihatan, dijauhkan daripada bala bencana. Walaupun kita duduk ni dalam masa setengah jam, ya, daripada maghrib sampai isyak ni taklah lama sangat, ya. Walaupun tuan-tuan apa sing diomong ustaz kecoh ya orang faham, ya. Tak apa, tuan duduk pun dapat baca ilmu, dapat pahalanya. Yang kedua, wa nasiya ilmuhu. Kalau meremehkan majlis ilmu, akan dihilangkan ilmunya sedikit demi sedikit. Ilmu ni perlu diupdate. Macam kepeng kita ni, kena update. WhatsApp kita pun nak update, Telegram kita pun kena update. Kena update kan? Kalau tak susah. Ilmu pun kena update. Yang ketiga, ni yang kita takut. Wa yakhruju minad dunya minal iman. Kalau meremehkan majlis ilmu, meremehkan para alim ulama, dikuatiri matinya dalam keadaan tanggal akan keimanannya. Tuan-tuan nanti balik, tuan-tuan, buka kitab Matla'ul Badrain wal Majma'ul Bahrain. Ada lagi tak kakak tuan-tuan ni? Saya rasa ada lah, tuan-tuan ni. Tapi sekarang pun dua bahasa pun dah ada. Dari bahasa Rumi kan pun ada, tuan-tuan. Tapi kan anak-anak sekarang suruh baca yang kitab lama tu, macam-macam bunyinya saya dengar. Bumi jadi boom. Macam-macam lah dia tak boleh bunyi, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca kitab Matla'ul Badrain tu, Matla'ul Badrain, dia dalam kitab tu ada bab tauhid, bab fiqh, bab muamalat, bab jenayat, bab munakahat, bab faraid, ya. Mula-mula tu dia terangkan cantiknya ulama-ulama dulu ni mengarang kitab, tuan-tuan. Ya Allah. Mula-mula dia terangkan kelebihan-kelebihan untuk ilmu dulu sebelum dia terangkan ilmu tauhid. Sebab apa? Nak menaikkan semangat supaya orang suka belajar. Dekat situ dinyatakan dalam kitab Al-Barakah. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni. Dalam kitab tersebut diceritakan Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, hamba-Ku ni di timbangan, ya, setelah menghadapi timbangan, di neraca timbangan, dosanya lebih banyak daripada pahala. Maka tempatnya di neraka walaupun sementara. Kata Allah Ta'ala perintahkan malaikat, jangan kamu masukkan dulu, humbankan ke dalam neraka setelah kamu tanya 4 perkara. Kalau dia mengamalkan salah satunya, masukkanlah dalam surga dengan rahmatku. Apa 4 soalan tersebut? Malaikat pun jalankan tugas. Malaikat ni tak pernah selingkuh, tuan-tuan. Dia taat atas perintah Allah. Dia jumpa dengan hamba Allah. Wahai hamba Allah, kamu sepatutnya dah kuhumbankan dalam neraka ni. Tapi Allah Ta'ala suruh tanya 4 perkara. Kalau kamu mengamalkannya salah satu atau lebih, kamu masuk surga dengan rahmat Allah. Pertama aku nak tanya, dalam kampung kamu pernah tak duduk satu kampung dengan alim ulama? Ataupun satu taman. Pernah tak kamu duduk satu taman dengan alim ulama? Entahlah. Aku pergi kerja pukul 6, balik pukul 12 malam. Aku tak tahulah ada alim ulama getak kampung tu, taman tu. Contoh. Jadi bermakna kalau ada alim ulama dalam satu kampung, dalam satu taman, kita hormatilah, dekatilah, ya. Kalau kamu tak pernah duduk satu kampung dengan alim ulama, kamu pernah tak menyayangi alim ulama? Ini ibaratlah jawapan dia. Saya macam tak ada nama Imam Surah pun aku tak tahu. Contohnya, nama Imam Surah pun aku tak tahu. Yang aku sayang motor kuasa tinggi, kereta sport aku tahu, ingat sayang. Contoh. Golf aku sayang. Kalau kamu tak pernah sayang alim ulama, pernah nama kamu dalam masa hidup ada tak nama sama dengan alim ulama? Nama aku Kang Kidul. Ada nama Kang Kidul. Ini contohlah kalau namanya Kang Kidul, contohnya tuan-tuan, Kang Kidul. Kalau dah punya Kang Kidul, minta maaf lah. Kalau kita lihat ni, cerita ni macam gini. Rupa-rupanya Imam Abu Hanifah diceritakan dalam kitab At-Ta'lim Al-Mutarim, Ta'lim Al-Mutalim Tariqut Ta'lum, tuan. Dekat sini pun ada ustaz yang mengajar kitab tu. Imam Abu Hanifah ni gurunya lebih daripada 200 orang. Tuan-tuan pernah kira tak guru tuan-tuan ada berapa? Daripada tadika sampai sekarang berapa orang? Entahlah, tak pernah kira lah guru. Guru yang paling garang dengan paling baik lah kita ingat,
Ada satu guru Imam Abu Hanifah ni, dia sangat lama belajar dengan dia. Dia ambil berkat daripada nama gurunya Hamad bin Sulaiman, dikasih nama anaknya Muhammad Hamad. Ambil keberkatan nama gurunya. Tapi kata orang tadi ni yang nak diseksa masuk neraka, nama aku tak ada sama dengan alim ulama. Nama aku Kang Kidul. Contohnya lah, contoh dia tak sebut Kang Kidul contohnya. Okey, yang keempat. Pernah tak kamu duduk dalam masa hidupnya, kamu duduk makan bersama dengan alim ulama? Oh, saya pernah juga tuan-tuan. Tengah makan majlis maulid, dah makan gitu. Saya minum tak habis. Dia ambil air saya diminum. Abang, kenapa minum air saya? Saya tak ada gigi lah. Itu air banyak lagi tu, presurin tu satu jak besar itu air presurin, air cendol. Kenapa minum air saya? Ambil berkat Ustaz. Ya Allah, saya bukan alim ulama. Ambil berkat saya nak buat apa? Tak payah lah. Ya, yang alim ulama ni, pernah tak kamu makan sidang dengan alim ulama? Oh, aku tak pernah makan sidang alim ulama. Betul lah, aku makan dengan member-member aku, motor kuasa tinggi, member mancing, member mikat burung. Ini contoh ada lah. Dengan alim ulama macam tak pernah. Contoh gitu lah, macam tak pernah. Empat-empat tak buat. Lalu Allah Ta'ala perintahkan mereka, wahai malaikat, masukkan hamba-Ku ke dalam surga. Malaikat pun, tapi tak gitu lah. Masuk dalam surga. Macam mana ya Allah? Dia empat-empat. Soalan tu dia tak buat ya Allah. Dia tak pernah duduk satu kampung dengan alim ulama. Dia tak pernah menyayangi alim ulama. Dia tak pernah, namanya pun tak ada sama alim ulama. Dia tak pernah makan satu hidang alim ulama. Macam mana boleh masuk surga ya Allah? Hamba-Ku ini dalam masa hidupnya walaupun tak buat empat perkara, tapi dia suka bersahabat, dia suka berkawan dengan kawannya yang rajin pergi majlis zikrullah. Masya Allah, dapat fadilatnya kawan dengan orang majlis zikrullah. Sebab apa? Kalau nak cerita panjang, kalau kita kawan dengan orang yang baik, orang amal soleh, suka pergi majlis zikrullah, akhirnya insya Allah dia pun akan rajin, lama-lama terbuka hatinya akan pergi. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, ya, musibah yang kedua, tertinggal dalam majlis zikrullah merupakan satu musibah. Ya, dampingilah para alim ulama. Kalau kita lihat sejarah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tengah dia mengajar, muridnya ramai. Ramai itu memang ramai betul lah. Ramai itu memang ramai betul. Tengah ngajar gitu, ada anak muridnya ni badui ni datang lambat. Lah datang lambat, berdebu pula tu badannya, rambutnya berdebu. Boleh duduk nyelah-nyelah nak duduk dekat depan situ. Imam Syafi'i pun berhenti ngajar, terus bangun. Anak muridnya, siaplah kau badui. Memang kau. Ingatkan kena marah ke apa? Rupa-rupanya Imam Syafi'i bangun, pergi arah badui itu, dipeluknya dengan penuh erat. Dipeluk. Aku sendiri di tengah gua tak dipeluk, tak berdebu. Dipeluk. Tapi anak murid lain sabar. Dia jaga adabnya dengan guru. Dan insya belum. Insya bagi tapi belum bunyi lagi. Anak murid tak tanya dulu. Dah habis majlis ilmu, barulah anak muridnya tanya, wahai tuan guru, wahai tuan guru Imam Syafi'i, kenapa badui datang tadi berabuk, tak dimarah, kok dipeluk? Kata Imam Syafi'i, itu guruku. Guru? Orang kita peranjat anak murid. Guru? Badui mengembala kambing, guru berabuk. Ibaratnya begitulah. Rupa-rupanya Imam Syafi'i satu masa dia mengaji bab anjing, mungkin najis muhalazah lah. Dia nak cari permasalahan, tak ada jawapan. Macam mana nak bezakan anjing dewasa dengan anjing yang belum dewasa? Jadi dia paksa cari orang yang membela anjing. Jadi badui ni dibela anjing untuk mengawal ternakan. Tanya badui ni, wahai badui, wahai saudara, bagaimana nak bezakan anjing yang dewasa dengan yang belum dewasa? Kata badui tersebut, kalau anjing dewasa, dia buang air kecil, dia angkat kaki je sebelah. Tuan-tuan betul ke tak? Kajilah sendiri tengok. Ya? Tunggu anjing tu. Kalau dia tak angkat kakinya sebelah, dia belum dewasa. Itu pun Imam Syafi'i anggap badui itu sebagai guru dia. Walaupun mengajarkan ilmu sedikit tu. Jadi itu kita ambil kesimpulan lah, ya. Supaya kita menghormati, ya, para alim ulama supaya dapat keberkatannya. Dan yang ketiga, musibah apa yang dianggap musibah yang ketiga?
iaitu dalam masa hidupnya tuan-tuan, hadirin hadirin, ada seruan untuk berjihad pada jalan Allah, dia meninggalkan berjihad pada jalan Allah menentang musuh. Kalau kita tak mampu contohnya berjihad, menumpahkan darah, jiwa dan sebagainya, setidak-tidaknya berjihad dengan harta, dengan masa, tenaga dan sebagainya. Dan yang keempatnya iaitu tuan-tuan meninggalkan, ya, yang keempatnya iaitu meninggalkan wukuf di Arafah. Ini bagi orang yang mengerjakan hajilah. Ini adalah merupakan satu musibah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Yang keduanya, apakah amalan-amalan yang diberi ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah? Tadi solat 5 waktu berjemaah di masjid. Yang keduanya, yang macam tuan-tuan buat hari ni, sedang buat ni tuan-tuan, iaitu menghadiri majlis ilmu di masjid. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allamahu ayyu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjatan hajjatuhu." Rawahu Tabrani. Sesiapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna akan hajinya. Maksudnya barang siapa yang pergi ke masjid, bukan bermakna majlis-majlis ilmu tempat lain tak pergi, ya. Lagi-lagi kalau masjid jangan ditinggalkan, ya. Kalau sempat-sempatkanlah. Selain dapat ilmu, tuan-tuan, kita dapat beriktikaf dalam masjid. Kemudian kita duduk menanti waktu sembahyang fardu seterusnya. Para malaikat mendoakan tuan-tuan. Malaikat tuan-tuan doakan. Kita dapat doa tuan imam, ya Allah, nak pergi haji jumpa tuan imam. Tuan imam doakan saya lah, semoga saya selamat pergi dan balik, dapat haji yang mabrur, dapat mufti, dapat doa mufti. Suka tak? Suka tak? Suka, masya-Allah, tabarakallah. Jumpa orang soleh suka. Itu doa orang. Namanya walaupun imam, mufti ke, ustaz geledekan ke, dia manusia, tak lari daripada melakukan salah dan silap. Tapi kalau namanya malaikat tuan-tuan, dia tak pernah ingkar atas perintah Allah. Ini malaikat doakan tuan-tuan. Ya, malaikat doakan minta keampunan. Orang yang duduk majlis ilmu, ia menunggu lepas satu sembahyang fardu, menuju ke fardu seterusnya, kemudian duduk dalam mengingati Allah, didoakan oleh para malaikat. Jadi rajin-rajinlah tuan-tuan, ya. Yang kedua ni, pergi majlis ilmu ke masjid untuk mengharapkan keredaan Allah. Yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, solat sunat Isra, ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salla ghadata fil jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammatin tammatin tammatin." Diulang 3 kali tuan-tuan. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh secara berjemaah, ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, sehingga waktu surup, kemudian tambah lagi dengan 14 minit hingga 15 minit waktu solat sunat Isra, permulaan waktu solat sunat Isra, kemudian ia melaksanakan solat sunat 2 rakaat itu, maka ia mendapat pahala haji dan umrah yang tammatin yang sempurna. Kata Ibnu Hajar Asqalani, syaratnya pertama kena solat berjemaah. Kena solat berjemaah. Kalau solat sendiri tak dapat. Lagi-lagi lelaki berjemaahlah di masjid. Kemudian lepas solat berjemaah tu sampai matahari terbit, sampai waktu surup, kemudian tambah 14 minit hingga 15 minit kita berzikir kepada Allah. Kemudian solat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, ya. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.